Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik ya. Baiklah, hari ini PTPR Sirah diteruskan lagi. Sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hari ini kita akan belajar tentang suasana umat Islam selepas menerima berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita telah pelajari pada minggu lepas, bahawa Nabi telah wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika usianya 63 tahun. Jadi apabila umat Islam menerima berita kewafatan tersebut, sudah tentulah umat Islam berasa terkejut dan sedih dengan berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah para sahabat Nabi, iaitu Saidina Umar bin Al-Khattab. Saidina Umar bin Al-Khattab tidak dapat menerima berita tersebut dan tidak dapat mengawal perasaannya. Ini kerana beliau terlalu sangat sayang kepada Nabi, sehingga beliau mengancam untuk menghukum orang-orang yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tetapi berbeza pula dengan sahabat yang kedua, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq telah menerima berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang. Murid-murid, Saidina Abu Bakar As-Siddiq menerima berita kewafatan Rasulullah dengan hati yang tenang, di mana beliau telah masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah dan terus mencium jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya menenangkan keadaan Saidina Umar pada ketika itu yang masih tidak dapat menerima berita tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Saidina Abu Bakar telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Saidina Umar, iaitu dari surah Ali Imran ayat 144, yang bermaksud, bukanlah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul, sesungguhnya telah berlaku sebelumnya beberapa orang rasul, maka adalah jika dia mati, kamu akan kembali kepada agama asal kamu, dan barang siapa kembali murtad, maka tidaklah ia mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang yang bersyukur pada Allah. Akhirnya, selepas mendengar ayat yang dibacakan oleh Saidina Abu Bakar tadi, Saidina Umar bin Al-Khattab telah menerima hakikat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, seterusnya kita nak lihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemadikan. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidatina Aisyah selama 3 hari, iaitu selepas kaum muslimin melantik khalifah. Jadi, jenazah baginda telah dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan dibantu oleh Al-Abbas serta 2 anaknya, iaitu Al-Fadli dan Qasam, dibantu juga oleh Asamah bin Zaid dan Sukran. Sukran adalah merupakan hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenazah baginda telah dikafankan menggunakan 3 lapis kain putih sahuliyah yang diperbuat daripada kapas. Untuk pengetahuan murid, sahuliyah tu adalah nama sebuah perkampungan yang terdapat di Yaman. Murid-murid, liang lahat baginda digali di bawah bilik Sayyidatina Aisyah, iaitu di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Pada ketika itu juga, Saidina Ali bin Abi Talib, Al-Abbas serta 2 anaknya, iaitu Al-Fadli dan Qasam,
telah menguruskan pengkebumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, Bilal bin Rabah telah menyiram pusara baginda dengan air. Dan pusara baginda ditingkatkan sekadar sejengkal sahaja dari aras tanah. Murid-murid, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lama meninggalkan kita, namun sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua perkara penting kepada umatnya, iaitu kita umat Nabi Muhammad. Apa dua perkara tersebut? Pertama adalah Al-Quran, kitab Al-Quran yang kita baca. Kedua adalah As-Sunnah ataupun hadis. Apa dia sunnah atau hadis? Murid-murid kena ingat sunnah atau hadis ialah segala ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia tidak akan sesat selagi kita berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Murid-murid, di manakah letaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Murid-murid kena ingat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terletak di Masjid An-Nabawi, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Masjid An-Nabawi juga adalah merupakan salah satu tempat teristimewa di tanah suci Madinah. Baiklah murid-murid, hanya setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah harap murid-murid telah faham apa yang kita pelajari hari ini, iaitu tentang suasana umat Islam selepas menerima berita kewafatan Rasulullah, dan kita juga telah mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemadikan. Jadi sebagai tanda dan kasih kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Untuk tugasan hari ini, murid-murid dikehendaki membuat latihan di dalam buku aktiviti sirah muka surat 5 hingga muka surat 8. Buat akhirnya, selamat menjawab soalan. Jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.